الله أكبر الله أكبر. فهناك حقوق للزوجة على زوجها وهناك حقوق للزوج على زوجته. Di sana terdapat hak isteri, kewajipan isteri terhadap suami, dan terdapat kewajipan suami terhadap isteri. Wa bi mura'ati hadhihi al-huquq wal wajibat min tarfi az-zawjaini tasiru al-hayatu az-zawjiyyatu sayran hasanan wa sa'adatan. Di mana apabila kedua-duanya melaksanakan hak masing-masing, kewajipan masing-masing, maka terjadilah kehidupan keluarga tadi, kehidupan rumah tangga tadi, kehidupan suami isteri tadi, kehidupan yang baik dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita as-sihhat wal afiyah, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi tajuk kita berkaitan dengan al-hayatu zawjiyyatu sa'idah, ataupun kehidupan keluarga yang bahagia. Ayuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, iza aradta dunya fa'alaika bil ilmi. Apabila kamu mahukan kesenangan dunia, kamu hendaklah berilmu. Wa iza aradta al-akhirata fa'alaika bil ilmi. Dan apabila kamu mahukan kesenangan akhirat, kamu juga kena ada ilmu. Wa iza aradtahuma ma'an fa'alaika bil ilmi. Dan apabila kamu mahukan kedua-duanya, dunia dan akhirat, kamu juga kena ada ilmu. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sya'allahu subhanahu wa ta'ala hina khalaqal bashara an yaj'ala minhum syuraka'a fil hayah. Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Ta'ala menjadikan manusia, Allah Ta'ala berkehendak supaya manusia ni dijadikan pasangan hidup. Maknanya ada lelaki dan ada perempuan. Orang lelaki nak kepada orang perempuan, dan orang perempuan berhajat kepada orang lelaki. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana hazani asyarikani makhluqaini wa mukammilaini li ba'dihimul ba'da. Di mana kedua-dua makhluk ini, lelaki dan perempuan tadi, suami dan isteri tadi, merupakan dua jenis makhluk yang saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Walamma kanatil mar'atu makhluqatan min dhila'ir rajuli, oleh kerana wanita ni merupakan makhluk yang diciptakan daripada tulang rusuk orang lelaki, iaitulah Hawa, di mana dia dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Fabiha ya'nasu, maka wanita tadi menjadi tempat suami bermanja. Kan betul kan, mana penat-penat jumpa isteri, dapat rehat. Wabihi tahtami,
maka lelaki tadi juga wanita tempat lelaki tadi wanita akan menjadi tempat dipanggil tahtami, menjaga keselamatan. Maknanya ada suami ni dengan selain. Sebab tu kita tengok kalau anak-anak kita yang belajar di luar negara kan, contoh kat Mesir kan, apabila anak kita dah berkahwin, kita rasa macam lega kan, apatah lagi anak perempuan kan, dah ada orang yang dapat menjaga dia kan. Wataskun, dan perempuan tadi merasa selamat, selesa, tenang, ada lelaki, ada suami dia. Wa kana bi hukmi zawaji bainahuma an ja'alallahu lahum az-zurriyyah allati nasha'at. Daripada suami isteri tadi, Allah Ta'ala menjadikan zuriat, keturunan. Okey. Syara' al-Islam az-zawaj, Islam telah mensyariatkan perkahwinan. Wa haddada al-'ilaqata baina ar-rajuli wal mar'ah, dan Islam telah menentukan hubungan yang halal di antara lelaki dan perempuan. Wa ja'ala lahu dawabita tadmanu huquq az-zawjaini, dan Islam telah menjadikan satu dawabit, satu pengawasan, satu ukuran, satu had yang bagi menjamin hak kedua-duanya. Lelaki ada hak dia, perempuan ada hak dia. Orang lelaki wajib menyempurnakan hak dia terhadap isteri, dan orang perempuan wajib menyempurnakan hak dia terhadap suami. Wartaqa bitilkal ilaqati litakuna ribatan qawiyan mabniyan 'ala al-istimrar. Di mana hubungan tadi dia akan menjadi hubungan yang kuat, yang dibina di atas kehidupan yang kehidupan yang berpanjangan. Mana tujuan kita berkahwin ini bukan untuk 2-3 bulan, bukan untuk setahun dua, tapi seboleh-bolehnya sampai akhir hayat, dan seboleh-bolehnya sampai ke syurga. Fala yakunul qasdu min az-zawaji marhalatan qasiratan wa fatratan wajizatan li hadafil istimta'. Bukanlah tujuan perkahwinan ini tujuan dia untuk keseronokan yang sementara, keseronokan yang pendek, tapi sebenarnya tujuan kita berkahwin adalah untuk sampai bila-bila kan. Fahunaka hukukun li zawjati ala zawjiha wa hunaka hukukun li zawji ala zawjatih. Di sana terdapat hak isteri, kewajipan isteri terhadap suami, dan terdapat kewajipan suami terhadap isteri. Wa bi mura'ati hadhihi al-huquq wal wajibat min tarfi az-zawjaini tasirul hayatu zawjiyatu sayran hasanan wa sa'adatan. Di mana apabila kedua-duanya melaksanakan hak masing-masing, kewajipan masing-masing, maka terjadilah kehidupan keluarga tadi, kehidupan rumah tangga tadi, kehidupan suami isteri tadi, kehidupan yang baik dan bahagia. Itu tujuan kita kena tahu agama. Agama mengatur kehidupan yang bahagia. Amma sababu ta'zim syari'ati li haqqi zawji ala zawjatihi fa li'azimi minnatihi wa fadlihi 'alaiha. Islam menjadikan hak suami ni melebihi kewajipan isteri, yang maknanya kerana suami ni dia ada kehebatan sendiri, dia ada kelebihan tersendiri. Sebab kita tengok seorang wanita dia tak boleh menjadi ketua negara, tak boleh kan dalam Islam. Seorang wanita dia tak boleh menjadi ketua keluarga, tak boleh orang lelaki. Seorang isteri dia tak boleh menceraikan suami. Kalaulah diberi peluang kepada wanita menceraikan suami, kita semua ni dah menjadi duda kan. Sebab apa? Sebab memang tabiat wanita ada sedikit masalah, sikit-sikit nak cerai, sikit-sikit nak cerai kan. Tapi orang lelaki dia berfikiran panjang kan, dia bersabar kan. Dan begitu juga kalau kita tengok dalam pembahagian harta pusaka, kenapa Islam meletakkan orang lelaki ni 2 bahagian dan orang perempuan ni 1 bahagian? Sebab orang lelaki ni dia kena tanggung keluarga. Itu maknanya Islam melebihkan lelaki lebih daripada wanita. Wali azimi wajibatihi wa mas'uliyatihi tijahaha, kerana kewajipan suami dan tanggungjawab dia memang besar terhadap isteri.
falaqad awjaba syari'atu alaihi ma lam yujibhu 'ala al-mar'ah. Islam telah mewajibkan ke atas lelaki perkara yang tak diwajibkan ke atas perempuan. Contoh dia, fa'aujaba laha alaihi mahran. Islam telah mewajibkan orang lelaki menyediakan mas kahwin. Orang perempuan tak, kan? Contohnya mas kahwin kita katakanlah 10,000, 11,000, 12,000 kan. Jadi orang lelaki kena sediakan, bukan orang perempuan. Wa an yunfiqa 'alaiha tul hayatihi. Yang kedua, seorang suami wajib menafkahkan isteri dia sepanjang hidup dia. Sepanjang hidup dia tu memang orang lelaki wajib menyediakan nafkah. Wa an yu'ammina laha as-sakana wal qiswata hasba wus'ihi. Dan dia wajib menyediakan tempat tinggal dan juga pakaian mengikut kemampuan suami tadi. Wa fil muqabil, sebaliknya, a'fal mar'ata minan nafaqati ala nafsiha hatta walau kanat ghaniyatan. Sebaliknya, Islam tidak mewajibkan wanita tadi menanggung nafkah termasuk ke atas diri dia, sebab nafkah ini daripada suami, sekalipun wanita tadi orang yang kaya. Nafkah wajib di atas lelaki, kecuali kalau isteri kita kata kan, isteri katakan lelaki, isteri kita ni seorang kaya lah kan, tak apalah bang, bahagian dapur saya sediakan dengan beras, dengan ayam, dengan daging, dengan apa-apa, itu tak apa kan. Tapi pada asalnya memang seorang suami wajib menyediakan nafkah untuk isteri dia. Okey, contohnya kan, suami kata saya hanya mampu menyediakan rumah macam ni je. Tak apa. Kalau suami tu kaya, dia boleh sediakan rumah yang lebih selesa. Kalau suami yang sederhana macam ni kan, ataupun suami kata saya hanya mampu sewa je rumah, tak mampu nak beli lagi, pun tak apa. Yang penting suami tadi hendaklah menyediakan rumah untuk isteri dan dia sendiri kan. Kama aujaba 'ala zawjin nafaqata 'ala auladihi minha hatta yastaghnu anhu. Sebagaimana Islam telah mewajibkan si suami tadi menyediakan, menanggung nafkah anak-anak, kan anak-anak dia tu kan daripada isteri tadi, sehinggalah anak-anak tadi boleh berdikari. Betul kita tengok kan, masa tadika, masa sekolah rendah, masa sekolah menengah, masa universiti, si ayah memang kena wajib tanggung. Selepas dia habis universiti, dia dah ada pekerjaan, dah boleh berdikari, pada masa tu memang si ayah tak wajib menanggung anak tadi lah. Hatta walau talaqaha wa faraqaha, sekalipun berlakunya perceraian, orang lelaki tadi wajib menanggung anak. Muslimin dan muslimat sekalian, ma hiya huququz zauj ala zaujati? Apakah kewajipan isteri terhadap suami? Kalau 2 minggu lepas kita belajar kewajipan suami terhadap isteri. Pada malam ni kita akan belajar berkaitan dengan apakah kewajipan isteri terhadap suami. Awalan, yang pertama, haqqut ta'ah. Seorang isteri wajib taat kepada suami. Qarrarat asy-syari'atul islamiyyatu bi jami'i masadiriha haqqa zawji 'ala zawjati bit ta'ah. Di mana syariat Islam telah menetapkan bahawa seorang isteri wajib taat kepada suami dia. Kalau sebelum kahwin, ketaatan wanita kepada ayah, kepada mak kan. Tapi selepas dia berkahwin, beralih ketaatan tadi kepada suami. Okey. Iz 'alaiha an tuti'ahu fi ghairi ma'siyatin. Di mana seorang wanita, seorang isteri wajib mentaati suami dia dalam perkara yang tidak maksiat. Kalau dalam perkara maksiat, maka tak boleh patuh. Contohnya, suami kata malam ni kita ada dating, kita ada makan malam lah katakan dok, bersama dengan kawan-kawan pejabat, tapi nak suruh pakai seluar jeans, seluar ketat, baju ketat, tudung singkat, maka isteri tadi tak boleh patuh sebab perkara yang maksiat. Wa an tajtahida fi talbiyati hajatihi. Dan seorang isteri wajib bersungguh-sungguh melaksanakan segala keperluan suami, bihaitsu yakunu radiyan syakiran, supaya suami tadi menjadi orang yang redha kepada isteri dan rasa macam terima kasih kepada isteri yang taat kepadanya.
Wa najidu zalika biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis an-nabawi syarif. Kita dapati perkara tersebut dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Nabi kata, iza sallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita tadi menunaikan sembahyang 5 waktu cukup, wasamat syahraha, dan dia menunaikan puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga maruah diri, wa ta'at zawjaha, dan mentaati suaminya, dakhalat jannata rabbiha, dia pasti akan dapat masuk syurga Tuhannya. Maknanya yang pertama sembahyang cukup, yang kedua menunaikan puasa di bulan Ramadan, yang ketiga menjaga maruah diri, dan keempat mentaati suami. Maka cukup ciri-ciri ini, dia adalah ahli syurga. Itu kan. Ala anna hadhihi ta'ah al-mafruḍah 'ala al-mar'ati li zawjiha laysat ta'atan 'umya. Ketaatan isteri kepada suami bukanlah merupakan ketaatan yang membabi buta. Maksudnya kena taat tanpa ada panggil apa, kefahaman. Walaysat ta'atan biduni qaidin aw syartin aw hudud, dan bukanlah ketaatan yang tanpa ada syarat, tanpa ada sempadan, tak. Wa inna ma hiya ta'atu zawjati salihati li zawji salihin naqi, tapi ketaatan tadi daripada seorang isteri yang salihah kepada suami yang salih dan suami yang jujur. Allati ta'tamidu 'ala siqati bi syakhsihi, di mana ketaatan tadi disandarkan kepada kepercayaan, kepada siqah, kepada suami yang baik kan. Wal iman bi ikhlasihi was salah fi tasarrufatihi, maknanya pergerakan dia, tingkah laku dia dipenuhi dengan tingkah laku yang baik. Itu maknanya patutlah dipanggil ketika mana kita nak pilih pasangan hidup ni, pilihlah yang terbaik. Bukan pilih atas dasar comel semata-mata, tapi pilihlah wanita yang terbaik dari segi akhlak dia, dan pilihlah suami yang terbaik dari segi akhlak dia. Wa ta'atul mabniyatu 'ala at-tashawuri wat-tafahum tudaimu min qiyanil usrati wa ahwaliha wa tazidu min awasiriha wa quwwatiha. Ketaatan ini dibina di atas saling faham memahami. Suami faham, isteri faham bahagian kehidupan rumah tangga, dan suami isteri tadi saling bincang, saling mesyuarat, saling mengemukakan idea-idea berkaitan dengan kehidupan keluarga mereka berdua, akan menambahkan lagi kekuatan rumah tangga tersebut. Kan? Fal musyawaratu baina az-zawjaini wajibatun fi kulli ma yattasilu bi syu'unil usrah. Berbincang antara suami dan isteri dalam perkara berkaitan dengan keluarga kedua-duanya adalah merupakan suatu perkara yang wajib. Sebab itulah apa-apa suami kena bincang dengan isteri, apa-apa isteri kena bincang dengan suami, akan melahirkan keluarga yang bahagia. Okay. Kalau kita tengok dalam gambar kan, macam mana suami yang baik, isteri yang baik, suami yang soleh, isteri yang solihah, suami yang faham, isteri yang faham, dan akan menjadikan melahirkan zuriat yang faham, zuriat yang baik, zuriat yang solihah. Itu kita nak supaya suami bertanggungjawab dan isteri pun bertanggungjawab. Okey. Sanian, yang kedua, haqqut ta'dib. Seorang suami boleh mendenda, mengambil tindakan terhadap isteri yang tidak taat kepadanya. Al-aslu fil ilaqah baina az-zawjaini at-tarahum wa at-tawad. Dia kata pada asasnya hubungan suami isteri ni dimana di atas rasa kasih sayang. Suami sayang kepada isteri, isteri sayang kepada suami, kan? Dan at-tarahum, at-tarahum mana apa? Rasa rahmat, kan? Rasa apa dipanggil? Walakin bihaqqi lizawj, walakin yahiqqu lizawji ta'dib zawjatihi 'inda mukhalafati awamirihi wal israr 'ala al-'inad. Tapi ketika mana berlakunya seorang isteri tidak patuh kepada suami dan juga degil kan, contohnya
Setiap kali nak keluar rumah, isteri ni suka pakai pakaian yang mencolok mata. Suami tak reda. Suami bagi nasihat, tapi tak dengar kata. Degil isteri. Maka suami tadi boleh mengambil tindakan dengan 3 perkara. Famin haqqi zawjiha an yu'addibaha wa yakunu at-ta'dibu bidayatan bil mau'izatil hasanah. Makna suami tadi dia boleh mengambil tindakan terhadap isteri tadi. Yang pertama, dengan memberi apa dipanggil nasihat yang baik. Maknanya dia cerita pada isteri, kalau pakai yang macam ini, macam mana nak masuk syurga. Kalau pakai yang macam ini, macam mana di hari akhirat nanti. Kalau pakai yang macam ini, Allah Ta'ala tak reda. Maknanya suami tadi dia kena bagi dia panggil apa, nasihat yang baik kepada isteri yang degil tadi. Summa bil hijri bi'alla yabita ma'aha fi madja'in wahid. Yang kedua, seorang suami ketika mana mendapati isteri tak dengar kata kan, maka dia boleh meninggalkan tempat tidur. Katakanlah bilik yang comel, katil yang kemas, tapi isteri tidur seorang. Isteri rasa macam dia ni dipulau kan oleh suami dia. Dia kan terasa kan, mana suami akan bagi, kalau mu macam ni keadaannya, aku tak akan tidur bersama kamu. Jadi maknanya yang kedua, suami tadi dia boleh memberi al-hijru. Al-hijru mana apa? Hijrah tu kan, maknanya meninggalkan tempat tidur suami isteri. Tak akan bersama. Okay. Yang ketiga, ba'da zalika ya'ti ila darbi ghair al-mubarrih. Maknanya ketika ini seorang apa ni dia panggil, seorang suami tadi dia boleh pukul isterinya, tapi janganlah pukul sampai mencederakan. Pukul apa untuk nak merik. Kalau kamu tak ada kata saya akan pukul awak. Tapi pukul yang jangan sampai mencederakan, jangan sampai sepak, jangan terajal, jangan gocoh kan. Tapi sekadar pukul yang boleh memberi kesedaran kepada isteri tadi. Salisan, yang ketiga, kewajipan isteri kepada suami. Hifzuha fi malihi wa nafsiha. Seorang isteri hendaklah menjaga diri dia, maruah diri dia. Contohnya macam jiwa dia, hati dia kan, perasaan dia tak ada kepada orang lain, hanya untuk suami je kan. Dan juga seorang isteri hendaklah menjaga harta suami. Wa min haqqi zawji ala zawjatihi, di antara kewajipan isteri terhadap suami, an tahfazahu hala ghayabihi fi nafsiha. Mana dia kena jaga maruah diri dia ketika mana suami keluar bekerja kan. Wa malihi, dan dia kena jaga harta suami. Wala yajuzu lahat tasarruf fi malihi bighairi iznihi. Seorang isteri tidak boleh menggunakan harta suami dia tanpa keizinan daripada suami, kecuali kalau suami kata, kalau sekiranya nak guna duit, tu nak ambil dalam tabung ini, dia letak dalam 1,000, nak beli ke apa hasilnya tu tak apalah. Tapi kalau harta suami, sekiranya suami nak beli apa, isteri nak beli apa-apa, dia kena minta keizinan daripada suami. Okey. Macam ni kan, kita tengok rumah tangga yang bahagia kan, maknanya suami yang jaga ke diri, isteri pun jaga diri, isteri pun tahu apa ni tanggungjawab dia, ada sentiasa ada dalam diri dia. Okey. Rabi'an, yang keempat, al-khidmatu wal qunut. Seorang isteri hendaklah memberi khidmat yang terbaik kepada suaminya. Wa yakunu zalika bitalbiyati hajatihi fil manzil, iaitulah dengan melaksanakan keperluan suami ketika mana di rumah. Contoh dia, kagusli malabisihi, membasuh pakaian suami. Katakanlah suami pergi bekerja, isteri dekat rumah, dia kena basuh baju suami, dia kena lipat, dia kena gosok dan sebagainya kan. Kalau kedua-duanya bekerja, macam mana? Suami bekerja, isteri bekerja, kita boleh ambil orang gaji, ataupun dipanggil apa, ada satu dipanggil khidmat rumah ke rumah, mana sekali bagi daripada pagi sampai petang RM80. Dialah yang buat basuh baju, lipat baju, gosok baju, bersih rumah, bersih ruang tamu, bersih dapur, bersih bilik air, bersih bilik, bersih ruang, kawasan rumah. Maknanya kita boleh gunakan khidmat dipanggil apa, pekerja macam tu kan.
wa tanzifil manzil, dan membersih rumah. Amannya sarai labornya. Anda akan datang ada satu tajuk dipanggil kaifa nuhafizu ala manzilina. Bagaimana kita nak jaga kebersihan rumah kita. Satu tajuk yang kalau boleh dalam dipanggil 4 pembentangan. Bagaimana kita nak jaga keadaan rumah kita supaya sentiasa tengok bersih. Katakanlah suami balik bekerja kan, tengok rumah ni kemas, ruang tamu tak bersepah, bilik katilnya memang comel, pergi dapur pun teratur, pergi ruang tamu pun molek, pergi masih bilik air pun bersih. Suami pun rasa macam Allah, isteri aku bagusnya kan. Maknanya macam tu na'am. Wa i'dadit ta'am al-jayyid, dan seorang isteri dia kena menyediakan makanan yang menjadi kegemaran suami. Katakanlah suami kata, saya ni suka makan ikan pating tempoyak, masakan temeluh, dia kena sediakan. Betul lah, isteri ni dia kena pandai memasak, dia kena belajar. Sekarang ni mudah kan, nak masak apa-apa ada dalam YouTube. Buka je nak masak gapo, maknanya dia kena menyediakan makanan kegemaran suami. Sebab itulah seorang isteri yang patuh, yang taat, dia diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana menggembirakan suami dia, termasuklah menyediakan makanan kegemaran suami. Okey. Wasahr ala rahati zauji fi hali maradihi, dan ketika mana suami sakit demam, maka isteri kena berjaga malam, menelak kan. Kalau betullah kita kena tahu bahawa apabila ahli keluarga kita ni demam, jangan cepat pergi hospital, jangan kan. Kan rumah kita dah ada madu. Macam saya ni memang setiap bulan memang tempah madu 5 botol, madu asli lah, madu aku dulu kan. Mana setiap bulan pengusaha madu tu menghantar kat rumah sebotol RM20. Mana RM100 memang kita sediakan untuk setiap bulan dia hantar rumah. Maknanya suami demam, okey, ambil madu, bubuh asal limau, kucah-kucah baca doa, minum, dan tubuh suami ni kita lap daripada bawah sampai ke atas. 3 kali minum, insya-Allah sembuh. Tak sampai pun RM20 kan. Kalau pergi ke klinik swasta berapa? RM50. Itulah madu bercakap dalam skala separuh dalam RM10 gitu je kan. Maknanya itu dipanggil cara yang kita kena faham juga. Begitu juga kalau anak kita demam kan, macam itulah. Maknanya ambil madu sudu, bubuh air sikit, pegah asal limau, baca doa sikit, minum, dan tubuh tu lap daripada bawah sampai ke atas. Kalau isteri saya dia suka mandikan anak pukul 3 pagi. Kalau anak tu demam, dia minum madu dulu, pukul 3 pagi dia mandikan, esok tengok, ya Allah Tuhanku, memang dah sembuh. Jadi tak payah pergi klinik pun, okey kan. Kecuali kalau demam yang kepiadu, demam denggi, tu lain cerita lah. Kalau demam biasa ni cukup dengan madu. Okey. Wa yaqulu ba'dul fuqaha'i anna khidmat az-zawji takhtalifu bihasbi naw'iha in kana maqduran 'alayha min janibi zawjah. Berkhidmat untuk suami ni dia kena tengok macam mana isteri. Kalau isteri itu sakit, macam mana nak masak, macam mana nak lipat baju, macam mana nak gosok baju, macam mana nak bersih rumah kan. Aw annaha musabah bimaradin aw mushkilatin sihhiyatin tamna'uha an taqdimi kulli anwa' al-khidmah li zawjiha. Jadi kalau isteri itu demam, isteri itu sakit, maka ketika itu suami kena ada tolak ansur kan. Okey. Khamisan, yang kelima, ihtimamu zawjati bi nafsiha wat tazayyun wat tajammul li zawjiha. Menjadi kewajipan isteri ni mengambil berat terhadap diri dia. Sebab tu dia kena minum madu kan, dia kena jaga body dia. Kalau suami kata saya tak nak isteri saya ni gemuk, kena jagalah kan. Kalau mula-mula, kecuali kalau dah gemuk daripada awal. Kalau mula kahwin kurus, kalau boleh dia kena stay kan, dia kena sampai bila dah. Yang tak naknya daripada 50 naik 60, naik 70, naik 90, suami tak suka, maka dia kena jaga body dia. Wat tazayyun, seorang isteri ni dia kena janggut untuk suami.
Jang untuk suami ni mendapat pahala. Kalau kita tengok zaman sekarang kan, ketika mana ada tempat kenduri kahwin, bekwahan contohnya kan, isteri kita ni berlawa, berjangok, berhias kan, dengan make upnya, dengan baju comelnya, dengan gelangnya, hok simpan dalam almari tu dipakai. Sepatutnya keadaan macam tu jangok macam tu digunakan untuk suami. Suami dia suka tengok isteri yang kemas, isteri yang comel, isteri yang lawa, isteri yang berterampilan diri kan. Dia tak nak tengok isteri dia ni serebeh, tak kemas kan, tak sedap bau dan sebagainya, tak nak kan. Faqad hassa asy-syar'u az-zawjata ala an tatazayyana li zawjiha bil malabis wat tayyib wa ghairi zalika. Islam telah menggalakkan seorang isteri supaya dipanggil berjangok untuk suami dia dengan pakaian, pakaian comel atau pakaian seksi pun memang dibolehkan untuk suami kan. Okey. Contohnya dipanggil wat tayyib. Tayyib ni maknanya berwangi-wangian. Seorang wanita berwangi-wangian untuk suami akan mendapat pahala yang besar. Tapi kalau berwangi-wangian untuk lelaki lain akan mendapat dosa. Katakanlah ni nak pergi tempat kenduri kahwin kan, di tempat tu ada orang lelaki kan, maka dipakai perfume yang baunya memang sedap, maka berdosa. Tapi kalau sama wanita tak apa kan. Tapi kalau untuk suami dipersilakan. Maknanya kita kena sediakan, tapi suami lah kan, kena cari perfume yang sedap untuk isteri dia. Maknanya semua-semua sikit. Maknanya suami rasa gembiranya, oh isteri aku sedapnya, comelnya, lawanya, itu yang kita nak kan. Okay. Wa an tatajammala lahu bima yusiru nazirah. Dan seorang isteri ni dia kena jangok kepada suami dia supaya suami dia tengok, Allah, gembiranya saya melihat isteri yang comel. Okey kan? Okey. Wazinatu haqqun lizawji ala zawjatihi la yas'uha an tatrukaha. Jangok tadi kepada suami, jangok untuk suami tadi merupakan hak suami, kewajipan isteri terhadap suami, dan sepatutnya isteri tadi tak tinggallah. Memang dia kena tahu bahawa kewajipan dia adalah berhias untuk suami. Ta'akkadul amru idza talaba al-zawju zalika minha. Terutama dikata ketika mana suami tadi minta, yang nak suruh pakai baju ni, katakanlah dibeli baju yang tak ada lengan, katakanlah tak apa kan, untuk isteri dia pakai di hadapan dia, memang kena pakai. Fa iza tarakataha hina izin fa innaha 'asiyatun asimah. Kalau isteri tadi tak nak ikut perintah suami tadi, maka isteri tadi adalah seorang yang pendosa dan penderhaka. Kan? Tapi suami tadi kenalah cara yang elok kan, jangan pulak pongoh kan. Ja'a fil mawsu'atil fiqhiyatil kuwaitiyah, ada dalam perbahasan fiqh Kuwait, fa iza amara zawju zawjatahu bitazayyun lahu kana tazayyun wajiban 'alaiha li'annahu haqquh. Apabila seorang suami menyuruh isteri supaya berjangok, supaya berlawa, supaya berhias kan, maka menjadi kewajipan kepada isteri tadi melakukan perkara tersebut kerana ini adalah hak suami kan. Wa li'anna ta'ata az-zawji fil ma'ruf wajibatun 'ala zawjah. Kerana taat kepada suami dalam perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf adalah wajib ke atas seorang isteri. Wa nansahu bizawji bitaraffuqi bizawjati wasti'mal al-layyin wa latfi fi amriha bizinati was-sabri 'alayha in akhallat bi syai'in min zalika. Dan kami menasihatkan para suami supaya jangan pongoh, jangan garang, jangan backing apabila menyuruh isteri mengenakan pakaian yang comel tadi. Qad yakunu biha naw'un min al-haya' aw al-khajal. Sebab selama ni tak suruh pun, tiba-tiba malam ni dapat satu ilmu, oh rupa-rupanya seorang suami boleh suruh isteri berpakaian macam tu, isterinya pun malu. Maka jangan menggunakan kuasa veto kan, maknanya awak pakai gini-gini, jangan. Maka dikenakan kelembutan.
awi ta'ab, ataupun isteri tadi baru balik kerja dah penat, bang, sorry bang, penat sangat nak tidur, dia kena raih lah kan. Waqad takunu jahilatan bihaqqi zawji ala zawjati fi hadzal bab. Ada kemungkinan isteri tadi tak tahu pun itu kewajipan dia terhadap suami. Tiba-tiba suami dapat tahu, dah suruh dengan cara yang ganas. Tak boleh lah, ada kena dengan cara yang lembut. Okey. Wa alaihi huwa an yu'ashiraha bil ma'ruf wa la yu'ziyaha wa la yadribaha. Dan menjadi kewajipan suami bermuamalah dengan cara yang toleransi, dengan cara yang baik terhadap seorang isteri, dan jangan sekali-kali seorang suami memukul isteri, dan juga jangan menyakiti kata-kata dengan kepada isteri tadi. Maknanya kita tahu bahawa isteri adalah syarikatul hayah. Dia isteri merupakan dipanggil apa? Rakan kongsi. 50 kita, 50 dia. Jadi kita tak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati isteri. Wala ya'nafu 'alaiha, jangan sekali-kali bertindak ganas terhadap isteri. Wala yakunu ma'basan fi wajhiha, dan tak boleh bermasam muka kepada isteri. Tak boleh, masam muka tak boleh. Dia kena kenapa? Okey. Wa 'alaihi an yakuna husnul khuluq. Seorang suami hendaklah berakhlak yang baik terhadap isteri. Tayyibal bishri ma'a zawjatihi, dia kena berwajah manis. Manis isteri tengok, Allah suami aku ni ya Allah baiknya kan. Dia sebenarnya apabila kita melakukan perkara yang baik kepada seseorang, dia akan rasa macam apa? Seronok, gembira. Tengok dalam peristiwa berlaku di Palestin kan. Kalau tentera Zionis tangkap orang Palestin, dia seksa, dia dia memang seksa yang teramat kan. Tapi apabila tentera Hamas menangkap warga Israel, dia layan dengan layanan yang terbaik. Sebab itulah apabila berlakunya dipanggil apa? Pertukaran tawanan, pelepasan tu, maka orang Israel tu kan, Allahu Akbar, nak tinggal dalam keadaan yang sayu, babai. Maknanya kesannya, betul kita tengok sekarang ni, apabila peristiwa berlaku di Palestin macam tu ramai sangat orang yang masuk Islam. Dia tengok Quran yang di Quran ini ada yang dibaca dan ada yang panggil Quran praktikal. Quran praktikal tu maknanya akhlak tu lah yang ada pada orang Islam ni kan. Dia tengok orang Islam di Palestin ni, walaupun dibom, walaupun di sebagainya, tapi keteguhan iman dia tu, jadi orang tercari-cari, orang baca Quran, rupa-rupanya apa dalam Quran tu ada pada orang Palestin. Maka ramai yang tertarik dengan Islam dan ramai yang masuk Islam. Setiap hari orang Eropah masuk Islam, bukan sikit, memang ramai akan tertarik dengan akhlak yang ada pada pejuang Hamas lah. Begitu juga seorang isteri ni, dia melihat suami tadi orang yang baik, orang yang berakhlak, orang yang berwajah manis, orang tak bekir, orang tak pandang baran, dia akan Allahu Akbar. Kalau mati suami tadi, cukup terasa kan. Maknanya seorang suami yang baik. Okey kan. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wa min wajibati zawji tijaha zawjatihi. Di sini dinyatakan 10 perkara apakah kewajipan tanggungjawab suami terhadap isteri. Awalan, yang pertama, mulatafatu zawjah wa idkhalu surur ila qalbiha. Seorang suami hendaklah melakukan perkara yang terbaik untuk isteri dia, melakukan muamalah yang mulatafah ni, lembut, tak garang kan, dan sentiasa memberikan isteri tadi rasa gembira, mandi layanan yang baik, kata ditolong isteri, diberi hadiah, dibawa isteri makan di luar sekali-sekala, dibawa isteri pergi melancong dan sebagainya. Kan pertama. Yang kedua, at-tazayyunu biha. Seorang suami hendaklah berpakaian kemas untuk isteri, supaya isteri kata, Allah suami aku comel rupanya, kemas rupanya, lawa rupanya, handsome rupanya. Itu pentingnya isteri kena berpakaian kemas untuk suami dan suami kena berpakaian kemas untuk isteri.
Sadisan, yang ketiga, ikramuha wa adam ihanatiha aw syatmiha. Seorang suami hendaklah memuliakan isteri dia dan tidak sekali-kali memaki hamun dan tidak sekali-kali menghina, dan watajannub izaiha, dan jauhkan diri daripada menyakiti hati isteri, kan. Rabi'an, yang keempat, hifuzu sirriha, menjaga rahsia isteri. Katakanlah kita ni jumpa kawan, kita baru je balas dengan bini, kita cerita kepada kawan kita ni, isteri aku ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kelemahan. Tak boleh. Kena jaga rahsia isteri. Wa mura'atu dha'fiha, dan kita kena raikan kelemahan yang ada pada isteri kita. Katalah isteri kita ni kalau kecek, ada dipanggil apa, banyak, kan. Kalau kecek memang banyak, kita kena raih. Katakanlah isteri kita kalau buat masak dia taklah selera kita tak itu, tapi kita kena raih kelemahan yang ada pada isteri. Khamisan, yang kelima, ihtiramu ahliha wa mura'atu masyairihim. Kita kena hormat keluarga isteri, mak ayah dia, mak dia, adik-beradik dia, pak saudara dia. Keluarga isteri itu kita kena hormat dan kena menjaga perasaan mereka. Yang keenam, sadisan, tajannub zikri imra'atin ukhra amamaha. Jauhkan diri daripada menyebut wanita lain di hadapan isteri. Wa adamu tafdil ukhra 'alaiha, dan jangan menyebut kelebihan wanita lain kepada, kata-kata kita kata, oh jarah ni bak masak, oh sedap, kalau hawa. Kata-kata pada isteri kita, terasa hati dia, tak boleh. Tak boleh memuji wanita lain di hadapan isteri kita. Kita kena jaga perasaan isteri. Sabi'an, yang ketujuh, taqdimul kalimati tayyibati laha wa isya'aruha bil hanan wal aman. Kita kena keluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang sedap didengar kepada isteri kita, dan jadikan kita ni sebagai tempat isteri kita rasa aman, rasa bahagia, rasa seronok dengan kita. Yang ke-8, saminan, ihtiramuha amaman nas wa tajannub as-sukhriyah minha. Kita kena hormat isteri kita dan jangan sekali-kali kita menghina dia di hadapan orang lain. Apa mung, kan? Tak ada pun kelebihan pada mung, jangan, kan? Jangan, okey. Tasian, yang ke-9, musawwaratuha fi ma ta'allaqu bi hayatihima wa tarbiyati abnaihima. Berbincang dengan isteri perkara yang berkaitan dengan keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita dan anak-anak kita. Dan akhir sekali, asyiran, muwajahatul masyakil allati qad tahsulu bainahuma muhilliha. Sekiranya timbul krisis antara kita dengan isteri kita, kita selesaikan dengan cara yang terbaik. Ketika mana isteri kita itu sedang marah, kita jangan lawan, walaupun kita di pihak yang benar, kan. Ketika dia marah, jangan kata apa-apa, kita diam, dan kalau tak tahan juga, kita kena keluar, kan. Dan akhir sekali, wal ibtiadu anit tazammur. Kita kena jauhkan diri daripada panas baran, kerana panas baran tidak akan membawa kepada kebahagiaan dan kejayaan. Itu pentingnya suami yang ada ilmu, isteri yang ada ilmu, baru dia dapat membentuk keluarga yang bahagia dan berjaya dunia dan akhirat, kan. Ini insyaAllah kita minggu depan kita akan sambung apakah perkara-perkara yang membawa kepada krisis suami isteri. Itu kita akan masuk tajuk banyak jugalah. Maknanya perkara ini kalau kita tahu, kita akan hindarkan diri daripada melakukan perkara yang menyebabkan krisis rumah tangga, kan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.